Okay. Pegangan mic ni. Ini mic pakai garpu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Apa khabar semua? So hari ni istimewa sikit lah. Istimewa. Kita pertama. Berarti ada mic kat Ada sini. mic. Saya ada mic di sini. Oh saya je kena share pakai garpu. Tak, kalau ni nak pergi sana kan susah. Okay, untuk yang follow SOY, Alhamdulillah kita dapat upgrade kita punya mic. Alhamdulillah. Sebelum ni kita pakai mic yang apa Boom tu? mic. Shotgun je. So hari ni kita dah dapatkan clip. Alhamdulillah. Sebab hari tu ada sahabat kita, tapi kebetulan hari ni SAY lah dekat Facebook saya. Biasa Facebook Arif. Biasa sebab dia ada masalah teknikal, sebab hardware. Dia tak ada sebab yang lain. Okay, sebab mic nak masuk kat dia punya phone tak boleh, so pergi kat handphone saya. So sebelum macam sebelum ni kita live 2 orang. So ada orang baru sebelah kita. Dan kita perkenalkan dulu. Kita kenalkan dulu lah. Siapa awak ni? Siapa nama awak? Siapa nama awak? Nak panggil apa? Okay. Nama diberi. Nama diberi Hafizuddin. Boleh panggil Hafiz lah. Hafiz. Oh, Hafiz Quran Hafiz Quran. Belum habis lagi. Habis. Hafal beberapa. Tapi belum habis lagi lah. InsyaAllah doa-doa lah. So dalam SAY ni nak panggil Hafiz lagi. Maksudnya macam ni? Panggil Hafiz lah. Panggil Hafiz Okay. Kemudian sebenarnya nak terima kasih kat Hafiz. Ni sponsor lighting. Ni ni backdrop. Studio ni. Dia punya. Kita orang numpang. Sebab tu dia masuk kat SAY. Yalah, upah bagi baju. Dapat nak guna. Okay Arif. Kita kepada tajuk konten kita lah. Kepada tajuk lah. So, harapnya audio okey lah. Kita dah pakai invest. Sekarang ni view dah 4 orang. Boleh tak type Assalamualaikum ke, type selawat ke, tunjukkan tanda sokongan anda. Boleh tak? Assalamualaikum. Boleh dengar mic dengan baik ke? Khairul Rizal ni kira macam saya punya housemate. Khairul Rizal. Dia housemate saya juga, imam di Masjid Lenggeng. Imam Masjid. Assalamualaikum, Mam. Dengar. Alhamdulillah. Baik. Okey. So alhamdulillah kalau dah line clear, Alhamdulillah line clear. Okey, so seperti yang sedia maklum, macam anda semua boleh lihat pada description, kita nak bincang tentang isu panas ni. Isu panas Isu agak panas tentang satu movie yang ditayangkan di View. Di aplikasi View. Dia tak ditayangkan di umum. Dia ada platform dia. Sebenarnya okey, kita cerita sikit lah. Cerita ni diarahkan oleh nama Khairi Anwar. Director lah. Director. Dan penulis juga dia. So dia punya strategi memang dia tak tayangkan di Malaysia dulu. Dia akan tayangkan di luar negara Malaysia lah. Asia. Target di Asia. Indonesia, Brunei, Singapura. Kemudian baru dia masukkan ke dalam Malaysia lah. So memang isu ni isu hangat sebab movie tu pun memang orang anggap sebagai satu movie yang Kontroversi lah. Kontroversi. Pemikiran liberal lah, macam-macam lah. Macam-macam orang claim betul. terhadap filem ni lah. Tapi yang pentingnya, anda semua dah tengok ke belum movie tu? Salah seorang yang gagal tonton adalah beliau. Sebab saya Dah take down kan? Dah take down baru dia nak tengok. Macam awak sempat tengok? Sempat lagi lah sebab dia take down tu dalam 2 hari kebelakangan ni kan. Jadi kalau siapa pada Isnin Selasa tu mungkin sempat lagi lah. Itu pun dekat media sosial daripada kalangan netizennya. Lepas tu ada tokoh-tokoh, ustaz-ustaz pun dah mula bagi tahu kan. Jaga-jaga. Jadi tu kata dah masuk hari Rabu tu, rasanya siapa yang sempat je lah. Sebab macam saya tak sempat. Saya sempat tengok first 15 minit yang Aisyah nak pergi beli nasi kandar. Boleh lepas pegang anjing. Dah panas lah pegang anjing kan. Apa pula pegang anjing kan. So saya tak ada kesimpulan tentang movie tu. So mengharapkan anda berdua je. Yang saya tengok sampai habis adalah interview antara Khairi Anwar dengan daripada wawancara Indonesia. Wawancara daripada Indonesia. Dia menerangkan tentang niat
kenapa dia buat movie tu apa semua. Yang tu saya boleh cerita lah sikit-sikit. Pasal movie kesimpulan saya tak tahu. Okey, sebab Kak Arif pun dah bagi tahu dan saya pun dapat tahu bahawa movie ni tak berjaya ditayang dan banyak juga reviewer di kalangan YouTuber ke mereka hanya tengok klip-klip Betul. dan potongan-potongan movie ni dan kemudian mereka ulas berdasarkan itu. Dan ada yang dia kata dia tak tengok tapi berdasarkan review orang lain dia rasa benda ni perlu dihentikan dan seterusnya. Apa yang hari ni kita nak buat di SAY atau Special About You ni, kita nak fair value kan cerita ni ataupun movie ni yang ditulis oleh pengarah tu juga bersama dengan beberapa orang termasuk pelakon yang sebagai Suresh tu adalah penulis juga dan penulis movie ni, penulis skrip, dan Khairi Anwar sebagai director pada movie tersebut. Jadi saya akan memberi tahu alhamdulillah ingat masa saya menonton movie ni sebenarnya dalam memang sebab saya dapat pun daripada hantaran Facebook kan. Post Facebook kata movie ni bahaya. So saya biasanya kita kalau bahaya je lebih banyak elak kan tak nak tengok, tapi sebabkan kita faham bahaya tu kita kena tahu kat mana. Kita kena faham betul, kita tak nak kita hanya rasa bahaya kemudian kita spin fakta. Ataupun fakta tu tak 100% sama seperti mana yang terjadi tetapi overclaim ke. Jadi saya menonton dalam kadar memang nak memahami sebenarnya apa naratif yang director nak bawa, apa mesejnya, apa cara pandang yang dia nak ketengahkan sehingga orang nilai bahaya. Okey. Jadi sebelum kita ulas, saya akan cerita sikit storyline. Sinopsis lah. Nak kata sinopsis pun tak, sebenarnya hampir semua benda-benda penting yang saya kira relevan untuk mengatakan movie ni saya tonton dengan adil. Rasanya Hafiz pun dah tonton. So kalau saya salah, Hafiz boleh betulkan. Kalau anda yang dah tonton nak kata saya salah, mungkin boleh betulkan dari segi. Tapi apa yang saya masih fresh dan saya catat lah. Okey. Filem Mentega Terbang bergerak atau bermula scene pertama sekali. Scene apa? Siapa ingat scene paling awal first sekali pembukaan? Saya ingat waktu tengok tu dia awal-awal sekali dia tengah baca. Okey. Dia tengah baca. Dia kan of course lah, dia kamera dia rolling whatever. And then mula-mula dia tunjuk tu Al-Quran, tapi Al-Quran tu atas meja. Dia watak utama siapa nama dia? Aisyah kan. Dia mainkan watak kan. Jadi dia tengah baca Bible. Jadi the first minute lah. Memang tengok macam first kali dah apa ni. Okay. Jadi kita go through lah. Jadi yang tu yang mula-mula tu dah macam ni nak go tengok lagi ke tak? Tapi kita go on lagi lah untuk nak tahu kan. Kita tak nak ada kata apa salah faham ataupun tengok separuh tapi separuh lagi kita tak tahu betul. Jadi tu yang tengok. So kemudian ada sesi yang panjang dia ambil satu shot tu. Ambil wuduk. Ambil wuduk. Rasanya ambil wuduk dulu sebab itu entrance. Betul. Dia ambil wuduk dekat sinki. Yes. Sebenarnya ambil wuduk tu saya perhati apa benda dia nak sampaikan pengarah ni. Okey, mungkin kita terus je try to understand cara pemahaman atau delivering apa yang nak disampaikan oleh pengarah sebagai pengkarya movie ni. Ambil wuduk itu tak ada masalah. Tetapi scene yang sebenarnya dia nak tunjuk kat mana? Masukkan kaki dalam sinki. Secara tersiratnya tu. Secara tersirat sebenarnya nak highlight bahawa hari ni kalau sebenarnya banyak je orang komplain kan. Kenapa lah orang nak ambil wuduk sampai kena masukkan kotor kaki sinki tu kan orang nak cuci muka, orang nak cuci tangan. Bagi saya ini adalah satu kritikan secara halus. Bukan halus. Sebenarnya ada alternatif lain tak selain masukkan kaki dalam boleh je pipe tak, maksudnya dekat sini kita nak bagi tahu bahawa director memang secara directly nak explain bahawa this is the wrong culture. Maksudnya ambil wuduk
sehingga kaki masukkan dalam singgi. Sebenarnya itu yang dia nak, statement yang saya boleh tangkap adalah dia nak kata inilah culture orang Islam kat Malaysia. Nak ambil wuduk kaki pun nak masuk dalam singgi. Maybe kalau memang tak ada akses air yang mudah untuk ambil wuduk. Saya pun pernah buat macam tu lah. Kalau ambil wuduk kat dapur lah. Sebab memang kalau kita kita curah kat lantai, banjir dapur. So intinya sebenarnya konteks ini sebenarnya yang saya lihat dia start trying to telling the audience. So kita jadi penonton, so kita membahas tu, kita tak letak hukum dulu. Sekarang ini kita cuba tengok cara pandang pengarah dan penulis. Okay. Kemudian setelah dia ambil wuduk, yang saya ingat solat berjemaah. Dekat sini sebenarnya nak telling apa kepada audience? Bahawa ini keluarga yang Muslim lagi apa? Praktik Islam. Maksudnya mereka bukan orang yang meninggalkan Islam kemudian mempersoalkan agama. Maksudnya mereka mempraktikkan Islam. Dan seterusnya masuk setelah habis selesai doa dan semuanya, mereka diskusi agama, scene makan pula. Dimakan. Saya tengok lagi. So jadi kalau yang penonton-penonton yang tak tengok movie ni, kami yang akan cerita movie ni ada apa. Apa ada dalam movie ni. Supaya kita kata fair just. Maksudnya penilaian kita tu bersifat adil. Ini yang ada, inilah yang kita boleh baca. Dalam diskusi makan ni, apa yang Hafiz ingat? Ni menarik. Dia awal-awal tu Arif masih ada yang tonton kan? Ada. Sini, okey. Pada awal scene tu, waktu awal ni sebenarnya kalau siapa yang dah tengok, dia maknya kan awalnya tak boleh nak pergi dapur sebab mak dia sakit sebenarnya. Dia punya sakit tu kita akan tahu tu kemudian lah, bukannya exactly pada minit awal. And but mak dia minta juga tolong bawakan ke dapur untuk ke ni. First thing yang sekali lagi dia terkejut dia macam ni ke macam tu bila dia orang mula baca something like verse of the day. Yang tu. Verse of the day. Macam taklim apa? Kalau kita taklim lah. Betul. Hari ni ayat apa kita kan? Hari ni ayat apa? Hari ni mungkin kira hadis pasal apa sebagainya. Tapi verse of the day yang dikongsikan pada meja makan sebuah keluarga Islam adalah quotes daripada Bible. Dan everyone yang baca tu adalah Aisyah. Dan ayah dan mak dia accept as make sense lah. Okay, sebelum tu mungkin ada audience tak tahu kita tak cerita. Ada audiens yang tak tahu movie ni sebenarnya ada 3 watak utama yang menggalas cerita ni nak bawa ke mana. Okey, pertama Aisyah seorang anak perempuan kepada sepasang iaitu Jailani dan juga Jamariah. Jam dan Jai lah. Senang. Okey, Jam dan Jai. Ada anak perempuan namanya Aisyah. Jadi Aisyah ini watak protagonis, kalau kata director lah, saya ingat protagonis adalah Aisyah yang akan membawa cerita ni. So nanti kita akan tengok apa yang Aisyah tempuh, apa yang Aisyah lalui. Okay, verse of the day tadi dan diambil daripada kitab Bible. Apa kisah yang saya ingat tentang verse of the day tu tentang persoalan berkaitan dengan agama lain. Contoh Judaism tu, Abah tu Jailani tu lah. Abah tu dia explain tentang agama Judaism tu tak ada tentang dosa pahala, tak ada reward. Cerita tentang berbuat sesuatu tanpa reward. Dia kata bahawa itu lebih kepuasan. Kita buat kerana kerelaan kita, bukan kerana kita dipaksa untuk dibuat, ataupun menunggu sesuatu kira habuan baru kita nak. So tak ada sandaran lah. Baik terburuk tu tak ada sandaran lah. Atas diri-diri lah. Yes. Baik dan buruk tu Abah explain kan, baik tu buruk berdasarkan apa? Aisyah tanya nak tentukan benda tu betul ke salah berdasarkan apa yang mereka rasa percayalah. So tak ada sandaran lah. Yes. Dalam diskusi tu mereka berkisah itu. So memang nampak Islam versus Judaism. Sebab Judaism reference dia Torah kan. Dia kata reference dia. Jadi berkisah tentang ini sebenarnya kita bagi satu
kefahaman awal lah kepada penonton atau sahabat-sahabat kita yang tonton. Sebenarnya Aisyah ada projek. Sebenarnya kisah ni, Mentega Terbang ni adalah kisah projek Aisyah untuk mencari tahu jawapan ke mana mak dia setelah mati. Yes. Okey, kita bagi juga premis. Projek tu siapa yang suruh dia buat ataupun memang kerelaan dia ke? Tak, itu projek mak dengan ayah dia lah. Abah dengan mama dia bagi untuk dia tu cari jawapan. Okey. Untuk macam tas keluarga. Tas keluarga lah di kalangan 3 beranak ni. Ada nak bagi sebab mak dia dah kanser pankreatik level teruk lah kan. Dan memang tak ada harapan untuk hidup. Jadi untuk anak dia ni tahu mak dia ni apa akan jadi pada diri mak dia. Mungkin juga persepsi mak dia supaya anak dia tak sedih kan. Jadi kau cari jawapan, aku akan ke mana lepas ni. Okey, itulah sebenarnya premis besar Mentega Terbang. Mentega Terbang. Okey. Dia ada sebab juga kenapa panggil Mentega Terbang. Nanti dekat ending. Okey, kat ending. Okey. Kemudian scene lepas makan yang saya ingat, mereka abah tanam pokok kat luar rumah kan. Dah mula siang lah. Dah mula siang. Kat luar tanam pokok. Dekat sini ada Uncle Kasim. Betul. Jiran dia. Okey. Uncle Kasim represent apa bagi Hafiz? Apa yang cuba dipotretkan dalam movie ni tentang Uncle Kasim? Uncle Kasim Dia masih tonton ya? Kasim tu dia bagi kain. Dia terima kain kan? Kain plikat lah. Tapi yang tu itu adalah shot lah. Kan maksudnya tengok kan pendek-pendek kan. Itu adalah shot tapi dah kemudian rasanya tu. Sebelum tu dia sembang dulu dengan Jalani Jalani. Sembang apa? Dia tanya tentang macam mana sihat? Khabar. Dan Aisyah memberi reaksi annoying terhadap Uncle Kasim. Awal ni saya pun tak faham apa dia nak macam hatred sangat dengan Uncle Kasim kan. Kenapa dia nak negatif dengan jiran sebelah rumah dia? Okey je Uncle Kasim. Padahal Uncle Kasim tu kasih makan kan, hantar bagi makan, ambil berat tanya gini-gini. Nanti dia akan ada jawapan di kemudian-kemudian. Ni dia punya basis. Tapi premis awal lepas Uncle Kasim masuk dalam siapa? Aunty Esther. Aunty Esther datang bersama Milo, anjing Milo. So anjing dia datang, Milo. Di sinilah mula lagi kontroversi. Tadi yang mula-mula Bible isu tadi. Mula kontroversi yang kedua yang akan bagi penonton yang mudah distract dia. Aisyah main anjing. Pegang anjing, belai. Pak ni saya tengok lagi. Okey. So di sinilah sebenarnya permulaan dia nampaklah kontra dan kita nampak Aisyah punya karakter dengan Uncle Kasim dengan Aunty Esther berbeza, kontra. Betul. So dia lebih merasakan Aunty Esther lebih disenangi, lebih dekat untuk diri dia dibanding Uncle Kasim. Walaupun jiran sebelah rumah. Aunty Esther tu rumah mungkin jauh daripada rumah dia. Dia bawa jalan kan. Dia bawa anjing dia. Jadi berbual lah cerita tentang jalan. Just normal. So scene tu lebih pada nak terangkan tentang neighborhood untuk Aisyah. So kita cerita macam mana Aisyah menganggap Uncle Kasim dengan Aunty Esther. So kita nampak two different opinion of towards these two person lah. Okay. Lagi satu yang saya perasan Aunty Esther tu sebenarnya yang bagikan Bible, pinjamkan. Sebab dia minta. Dia minta. Sebab dia kan dalam research kan. So Holy Bible yang dalam scene awal tadi tu sebenarnya Aunty Esther punya. Okay. Okey, ini saya dah sebut. Belum ditunjukkan kenapa. Okey. Dan kemudian cerita tentang masuk kepada scene dia dah kena start dalam perbincangan lepas makan nasi kandar tu. Ini dah tengok lepas Aisyah pergi beli nasi kandar. Itu dah kena ban lah. Dah sempat tengok. Lepas tu bapak dia kata lepas ni Aisyah kena naik bas. Okey. Ni scene dah. Mungkin saya ada terlepas beberapa kecil-kecil punya scene, tapi yang besar Aisyah kena naik bas sebab
Ayah dia nak bawa mak pergi hospital. Dia ada bincang di meja makan tu. Last tu, lepas tu barulah masuk scene dia balik sekolah. Okay. Saya ingat saya scene dia balik sekolah. Kemudian dia jumpa Surej di bus stop. Ini karakter yang keempat dah. Ni karakter yang seterusnya lah. So tadi ada Uncle Kasim, Esther. Kasim sekali. So sekarang masuk Surej. Surej ni adalah sekelas dengan Aisyah, budak lelaki India lah. Apa yang Hafiz ingat tentang Surej? Sebab saya dekat situ saya ada keluar kejap. So saya tak ingat scene apa je yang dibualkan dalam scene di bus stop. Yang waktu bus stop yang pertama. First kali sebab dia macam ni dia kan nak introduce the character jadi first kali sebabnya tu dia orang sekolah punya school project apa. So tak ada group lagi. Dia tak ada group. Yes, tak ada group. Baru dia ingat tak ada group. Dia sudah tak ada group ke kan. Sebabnya biasanya perempuan dengan perempuan. Lepas tu Suresh tu lelaki biasanya dengan lelaki. Aisyah dia rapat dengan 3 orang. Tapi group task tu cuma 2 orang. Jadi Aisyah ni kena cari partner lain untuk grup punya projek. Jadi bila tu dia tanya dengan si Suresh tu, okey, kau nak tak buat macam tu lah dia punya bahasa mudanya. Okey, untuk faham pula karakter Suresh ni macam mana. Karakter Suresh ni secara outlook dia kita panggil budak nerd lah. Budak nerd, budak yang tak kerti bergaul, introvert, diam. Kalau lebih banyak tengok dibanding bercakap kan. Berhati je orang Dia diportraykan Suresh tu adalah budak introvert lah sebenarnya cerita kan. Dia yang tak talkative, yang tak reti nak introduce diri kan. Dia kena orang lain macam Aisyah tu sebab dia dah kenal dengan Suresh. So dia Aisyah ni terkenal lah. Suresh pun kenal dia sebagai budak yang tak ada lemah lembut, budak yang kasar, budak yang jenis langgar dinding kan. Dia tak ada rule lah, tak ada jaga ayu ke, tak ada. Ini Aisyah punya karakter memang begitu cara dia bawa. Nampak kasar. Kasar. Dan dekat sini dia dah start kan, dia dah tanya, kau ada Veda tak? Kat scene ni kan. Okey, dekat scene bus stop ni juga dia adalah cerita tentang Suresh ni suka budak perempuan Cina apa semua lah. Okay, kita tak masuk itu comic relief je. Bagian daripada untuk tambah perisa cerita. Tapi konteks yang jelas adalah Aisyah bertanya kepada Suresh tentang kau ada tak simpan Veda? Kitab Veda. Sebab Suresh tu dia Hindu. Dia Hindu. That's why dia tanya pada Suresh lah untuk dapatkan source lah kan secara buku. Macam mana dia buat pada Aunty Esther. Lepas tu ditanya kenapa, di situlah Aisyah terangkan dia ada projek untuk dapatkan jawapan atau dia nak cari reference yang menceritakan kehidupan setelah mati. Okay, so dia dah refer Quran. Sebab masa diskusi awal dalam meja makan tadi tu, di awal-awal scene tu, dia dah cerita bahawa Al-Quran pun sama juga macam Bible lah. So sekarang dia nak masuk kepada fasa Veda. Dan Suresh cerita bahawa orang Hindu pun tak baca Veda. Tak baca Veda. Yang kitab-kitab lain ada, tapi Veda ni memang tak ada. So dekat sini kalau kita tengok in karakter, dekat situ macam seolah-olah susah betul nak dapat Veda ni. Veda ni terlalu autentik atau terlalu sulit lah secara percetakan, mungkin tak keluar. Okey, kemudian yang saya ingat, saya tak tahu lepas tu, but the next dia minta keizinan untuk bawa kawan dia kan, si Suresh ni lah, untuk group project. So mak ayah dia izinkan. Dan bawa ke mana? Bawa ke rumah. Jadi group project tu dia buat bukannya kat sekolah ke dekat public yang lain. Public tak ada. Dia pergi dua-dua tu, maksudnya partner kan, group project. Jadi semua tu buat dekat rumah Aisyah. Okey, nanti benda tu sangat signifikan untuk masalah seterusnya. Masalah premis yang dia nak bawa seterusnya. Jadi hari berikutnya Aisyah bawa Suresh, mak dia ada. Okey, dan mak dia ada di rumah tapi mak dia di luar. Mak dia kata apa, nak ambil sunlight. Nak ambil sunlight. Mak dia ni suka sangat dengan sunlight katanya. Vitamin D. Lepas tu Suresh dijamu makan
ada daging. Sebabnya awalnya mak dia lembu. tak tahu Ah. yang kawan nak diajak tu adalah India. orang India. Jadi mak dia masak Jadi yang Suresh declare bahawa tak apa makcik saya makan daging. Daging lembu Daging lembu, daging lembu lah kan. daging lembu lah, biasa Daging kita daging refer. lembu. Jadi di sinilah sebenarnya nak portray satu lagi bahawa Hindu macam Suresh langgar je. Langgar dia punya syarat apa? Kira hukum lah, hukum dalam bukan hukum lah, peraturan lah gitu panggil lah. Peraturan Hindu yang melarang makan daging lembu, bagi Suresh dia langgar je. So premis ni pun penting. Yes. Yang kena ingat premis Suresh melanggar peraturan Hindu ni penting pada scene yang kontroversi nanti. Okey. Seterusnya kita ada Saya dapat tangkap. Dia kemudian Berkait. So Suresh datang jadi kat situ dia nak bagi premis bahawa Suresh akan kerap datang rumah dan diketahui oleh dua ibu bapa Aisyah. Kemudian ada scene juga di tengah jalan. Saya tak ingat yang scene ni kat mana. Cuma Aisyah berada di tengah jalan. Waktu tu rasanya sebab dia nak beli badai. Badai tu apa? Ni. Jadi yang tu adalah macam dia yang tambah spice tadi lah. Dia macam ni. Dia cerita tu nak bawa pada untuk Suresh pula. Kan dia kan nak cuba pikat kira classmate Chinese Sufi apa tak nama dia? Sufen ya. Oh ingat Sufen betul. Jadi bila tu dia tahu yang rupanya favourite walaupun dalam diam tapi mungkin dia stalk ke tak tahu kan sebab suka kan. Jadi dia kata rupanya Sufen tu dia suka makan vadai dan kalau kat kantin sekolah Saya ingat. Okey. Badai kuih tu kan. Badai kuih India yang goreng tu. Okey, baru ingat sambungan dia adalah waktu tu dia nak tuition. Baru tu ingat. Kelas tambahan. Tuition. Dia nak tuition. Lepas tu Aisyah terbaca, Suresh ni suka baca poem lah. Sajak dalam bahasa Inggeris. Cakap, kau suka si Sufian ni ke? Berdasarkan sajak ni nampak macam kau suka, kau perhatikan si Sufian. Okey, kat situ berlakulah misi Aisyah nak tolong Suresh untuk pikatnya Sufian dengan pergi beli badai yang paling sedap kat Brickfield. Ingat ke? Dia sebut perkataan tu kat Brickfield. So di situ insiden tu, kemudian dia orang dah lagi-lagi beli badai, dia orang makan. So dia orang tengah makan, masa tengah makan tu ada diskusi lagi tentang kepercayaan masing-masing. Aisyah dengan Suresh. Aisyah dengan Suresh cerita macam mana konsep kepercayaan orang Hindu terkait reinkarnasi. Reinkarnasi. Apa tu reincarnation? Adalah kita kehidupan semula dalam lain bentuk, lain form, another form, mungkin haiwan, mungkin pokok, macam tu lah. Itu yang scene Suresh terangkan. Kemudian Suresh nak pergi hantar badai, Aisyah kata dia nak balik. Masa nak balik tu Aisyah perhati church. Kenapa? Lepas tu saya tanya, kenapa engkau tengok apa tu? Aku tengok church. Aku teringin sangat nak masuk. Lepas tu Suresh ni selalu sebut, kau ni dah kenapa kan? Kau nak masuk tu apa, kuil, temple semua kau nak masuk ke? So dekat situ director ni sebab kita nak sentuh Khairil Anwar membawa masuk juga visual tentang church, tentang tokoh, tentang temple in India. So atau Hindu lah spesifik. Ni kartunis budak kartun. Bang. Kita review dulu. Kita ambil part-part penting, lepas tu baru kita ulas. Sebab kita kena cerita fair itu je Kita kena fair. Memang panjang sikit. Agak panjang sebab kita kena cerita scene-scene yang berlaku. Sebab nanti orang tak faham. Orang ingat kita ni setiap jarang. Kita tangkap muat je. Kita rasa macam ni. Tak. Kita betul-betul petik terus daripada terus label. Kita betul-betul nak adil kepada movie ni. Okey. Setelah tu Aisyah pulang balik okey. Masuk church dah. Seolah
Dia Muslim tak boleh masuk. Okey. Maksudnya Suresh yang kata bahawa engkau ni kan Islam, mana kau boleh masuk ke tempat-tempat tu. Banyak juga. Banyak, memang banyak ni. Ada sekitar berapa? Saya ingat 32. Cerita tu boleh tahan panjang juga sebenarnya. Banyak, dia 1 jam setengah kan? Tapi sebab tengok view free pula tu, dia punya iklan panjang gila. Kira seminit kan. Iklannya panjang, iklannya banyak. Okey. Tak boleh skip. Okey. Ini part penting. Isu tentang sebab tu saya katakan setiap scene tu penting sebenarnya. Sebab tu saya kena explain satu persatu scene. Terkait dengan Uncle Kasim, next scene Uncle Kasim panggil Abah Jai. Jai lah. dia buat apa? Dia suruh nasihat tu. Nasihat. Dia kata, saya nampak Aisyah selalu bawa balik budak lelaki India masuk rumah. Dan of course maksudnya kejadian tu mak ayah tak ada. So kat sini berlakulah. Lepas tu Uncle Kasim sebut apa? Oh, saya ni bukan nak masuk campur. Kita ni kan sesama saudara. Wal asr. Kan dia sebut wal asr. Innal insana lafi khusr. Dia ceritalah sampai habis ayat tentang pesan-pesan. Kemudian apa Abah buat? Abah kata, you ke? Aisyah ni nak kena ni. Dia ni tak apa. Terima kasih Encik Kasim. Nanti saya tegur Aisyah. Janganlah marah. Saya cuma ingatkan, cakap baik-baik kan. Abah masuk, cari Aisyah, bisik kat Aisyah. Apa bisikkan dia? Dia kata apa? Dia kata, nanti kalau nak ajak Suresh datang rumah, jangan sampai Kasim nampak. Itu. Dia macam cover pula. Sebenarnya dia depan Uncle Kasim, dia cakap nak marah, nak tegur, nak betulkan Aisyah. Tetapi di depan Aisyah sebenarnya dia membenarkan cuma cover line. Itu je. Bahasa kita lah cover line. Jadi inilah premis seterusnya. Dia nak beritahu bahawa kenapa Aisyah tak suka Uncle Kasim. Kat sinilah sebenarnya muncul karakter Uncle Kasim yang Aisyah benci, yang dia tak cerita di awal. Iaitu Uncle Kasim ni suka sangat menyibuk. Jaga tepi kayu orang. Jaga tepi kayu orang. Aduh, aku nak buat kerja kot. Bukannya aku buat apa-apa dengan Suresh. Maksudnya kan, kita cubain karakter Aisyah tu. Okey. Seterusnya masuk yang saya ingat ini scene yang penting juga. Selepas itu makan pau. Oh, ni makan pau yang paling highlight lah. Scene makan pau. Scene makan pau ni terkait dengan premis awal. Dia ada beberapa, mungkin saya terlepas di antara scene-scene lain yang sebab yang kat sini saya sempat catat. Ada juga benda yang saya ada highlight sebelum tu. Oh, okey. Selepas tadi Uncle Kasim tegur, ayah bawa balik belanja, beli barang. Kemudian ayah bawa masuk barang, kemudian tegur Aisyah tadi kan. Lepas tu scene setelah itu, scene dalam bilik. Ayah bawa pakai seluar dalam. Yang di belakang ayah tu ada tattoo. Dan ayah pakai baju, kemudian tengok cermin dan termenung. Mungkin ada message pula kat situ. Ya, sebenarnya Jai ni dulu mungkin dia gangster ke apa. Dia gangster, dia pernah buat salah. Ataupun bukanlah salah secara jenayah spesifik, tapi salah dalam haluan kehidupan. Mungkinlah dalam scene tu dia nak establish Abah ni bukan perfect. Atau Abah ni bukan alim, bukan berilmu. Cuma dia orang yang baru nak berubah. Mungkin kalau kita boleh ambil secara emosi, mungkin after isteri dia sakit baru dia mencari hijrah. Okey. Kemudian barulah masuk kepada Aisyah dengan Suresh di taman tu tengah nak makan pau. Dan masa awal dia kata, dan sampai ke sudah kita tak tahu sebenarnya apa projek sekolah dia tu. Projek sejarah, tapi tak tahu benda kan. Dia tak pernah expose pun. Just kata sebagai sejarah subjek subjek sejarah.
Kemudian dia orang kata, oh kita nak buat kita punya projek ni tak siap lagi. Tak bincang. Tak nak bincang ni, nak bincang. Ah. Si nak bincang tu yang saya kelakar tu, saya ingat makan pau tu adalah salah satu projek dia. Mungkin rasa pau yang sedap ke kan di sekitar Taman Perumahan. Ataupun sejarah pau ke. Sejarah pau. Tak. Rupanya pau tu masa Suresh bawa. Dan pau ni Suresh yang bawa. Suresh declare awal-awal. Aku tak tahu ni halal ke tidak. Faham tak? Aisyah jawab apa? Tak apa, aku tak kisah pun. Okey. Ini yang kemudian kata, engkau nak apa? Aku ayam lah. Kau apa? Apa? Chashu. Aku nak rasa sikit boleh tak? Itu yang okey. Chashu. Lepas tu kau tahu tak ni apa? Ni babi lah. Khinzir. Tak, dia sebut babi lah. Dia sebut babi. Ni babi. Kenapa? Kau makan daging yang itu okey je? Ini yang ada. Ini yang saya nak kaitkan dengan Suresh punya melanggar peraturan Hindu. Bagi Aisyah, kau makan daging, Kau boleh je. boleh je. Kau tak bagi. Lepas tu, okey, kau macam tu, kau ambil 2 pau ni yang ada babi dengan yang tak ada babi, kau pegang kat belakang. Nanti aku pilih. Yang tu ada. Okey. Lepas tu dia dah pilih ni. Tiba-tiba dia nampak Aunty Esther. Dia kata, oh nanti dulu kau jangan makan. Nanti dulu dia pergi jumpa Aunty Esther. Dekat sini juga. Ada juga tu. Scene. Dan dia main juga sekali lagi lah. Dia tak tunjuk pula Milo tu ada. Cuma dia scene tu potongan Aisyah tunduk guna main dengan Milo. Dan diskusi ataupun interaksi Aisyah dengan Esther adalah untuk pulangan Holy Bible. Dan dia tanya, kenapa you pilih Christian? Dia tanya. Dia sebut macam ni. Mesti you dilahirkan Christian kan? Ni dia cerita pasal convert dia cerita pasal convert. Aisyah tanya pada Aunty Esther, mesti you dilahirkan Christian? Tak, actually I dulu Hindu. Then I convert to Christian. Oh, kenapa you convert? Aunty Esther sebut, I feel peace in this Christianity lah. Oh, jadi you maksudnya tapi I tak boleh kan? Bukan, yalah you tak boleh nanti kena kejar dengan Jakim. Nanti Jakim kejar you. Kena tangkap. Dia ada. Faham tak? Maksudnya dekat sini dalam premis ni Aisyah sebenarnya cenderung nak ikut Aunty Esther. Tapi sebab Aunty Esther pun tahu Aisyah akan dikejar Jakim. Jadi pihak berkuasa akan menghalang usaha Aisyah tadi. So di sinilah yang kita nak bagi kontroversi seterusnya. So dah berapa banyak kontroversi tadi? Makan babi kan. Okey. Tak apa, kita cerita dulu story ni sampai habis. Dalam tu. Then Sekarang dah 20 minit dah. Okey, boleh juga. Puluhkan air je. Minum air tu. Benar. Okey. Ada 37 minit. Okey. Seterusnya sebab saya rasa kena habis tak banyak sebenarnya. Cuma benda-benda besar tu yang kita kena highlight. Short kan. Okey. Uncle Kasim tegur. Okey, lepas dia jumpa Esther, Uncle Kasim jogging dekat situ. Ini sekali lagi. Ini yang premis. Uncle Kasim ni jadi lagi bad. Kita dah tengok tadi graf. Aisyah tak suka dia, kenapa ambil tahu kan. Yang ini jumpa 2 orang pula. Sekarang ni Uncle Kasim panggil Aisyah, sini. Boleh jogging tengah jogging. Uncle Kasim nak jogging lah. Tak apa, Uncle dah habis dah. Aisyah sini. Tadi Aisyah jumpa Esther Aisyah kena hati-hati dengan dia. Kan. Orang ni hati-hati. Dia kalau bagi minum Aisyah jangan minum tau. Jangan ambil air tau. Betul. Ni kalau kena holy water ni kita dah tak boleh dah nak mengucap syahadah. Itu highlightnya. Dia nak highlight tu. Tak boleh mengucap syahadah. Lepas tu Aisyah tanya, dia ni jahat ke? Tak, dia baik. Tapi kita kena hati-hati. Macam tu lah lebih kurang skrip yang saya ingat. Ayat penjelasan dia tu macam tak habis kita ni maksudnya dia nak tunjuk sekali lagi premis orang Islam adalah kacau, memusuhi semua agama. Orang Islam ni takkan boleh baik dengan semua agama. Sentiasa ada pandang negatif. Tapi agama lain sentiasa terbuka dengan agama lain. Maksudnya selain Islam, okey. Tapi Islam ni problem. Dia Islam ke Muslim yang okey, premis ni sebenarnya dia nak tunjuk Islam tu.
Bukan Muslim. Okey. Sebab dia nak kata majoriti orang Islam memang macam Uncle Kasim ni. Percaya pada holy water menyebabkan akidah terpesong kan. Lepas tu jangan dekat dengan agama lain sebab dia akan membahayakan buat apa-apa dekat Aisyah kan. Aisyah ni orang perempuan, bahaya kan, tak boleh jalan apa orang kata terbuka sangat, bebas sangat, bahaya. Okey. Lepas tu tapi masih lagi wal as. Masih guna. Sebab dia nak bagi tahu dia saling mengingat tu. Dia ni bukanlah nak masuk campur. Dia kata kalau kita tengok kita terus bagi sikit lah pendapat kita. Kenapa? Maksudnya director ataupun filem ini nak menggambarkan bahawa orang Muslim tu menggunakan dalil Al-Quran tadi untuk justify benda yang negatif atau perbuatan yang kalau bahasa kasar sikit lah macam jijik, tapi boleh sebab adanya walas. Faham tak? Maksudnya macam Uncle Kasim kan tuduh Esther tu macam ni, cakap Suresh macam ni, berdasarkan ayat lah. Faham tak? Okey, maksudnya kalau kita faham, jadi kalau orang Islam ni bagi secara umum kemanusiaan akan kata benda ni kan baik. Orang Islam akan kata tak baik. Ini ayat Quran gini. Faham tak? Dia nak bawa macam tu mesejnya. Nanti saya akan cerita Khairi Anwar punya pendapat yang selari dengan statement ni. Yang selari dengan statement ni. Okey. Kena tunggulah. Ya, kena tunggu. Sebab kita tengah review part apa? Satu-satu ni kita pergi ni. Satu-satu poin-poin yang penting. Ada kat sini ada berapa? Ada 32. 32. Sekarang nak masuk ke 18. 18. So stay tune. Tak banyak. Okey, ada benda yang sebenarnya scene tu untuk highlight je supaya sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua tahu konten cerita ni, konsep dia, arah dia. Okey. Kita tengok daripada sudut pandang fair lah. Fair. Kita bukan nak macam tangkap muar betul kita belasah je kan. Jadi ini sebagai audience dan saya tak letak justify ini cerita jahat ni, tak ada. Saya tonton sebagai audience, saya nak memahami apa yang dia nak bagi tahu kat saya. Okey. Kemudian diskusi dengan Mama tentang afterlife. Ini waktu dia tonton TV. Afterlife. Ingat tak? Sinilah scene antara kunci yang saya jumpa. Inilah masalah sebenarnya movie ni masalah dia di sini. Kunci terbesar dia. Diskusi masalah dengan Mama terkait afterlife. Lepas kematian ni Mama akan gimana? Mama dia masih sakit kan? Mama dia memang tak ada harapan untuk baik sebenarnya lah. Memang dah tahu dah, tinggal tunggu waktu. Cuma untuk Aisyah ni macam tak boleh nak terima hakikat. Okey, kat sini kita nampak Aisyah sebenarnya tak boleh terima hakikat mak dia akan meninggal dunia. Jadi dia sentiasa dalam usaha untuk mencari ada tak argument atau alasan yang mama dia sebenarnya takkan tinggalkan dia. Okey, itulah sebenarnya watak ni punya karakter. Atau karakter watak ni sebenarnya nak menunjukkan bahawa dia cannot accept perpisahan dengan ibu dia. Kemudian Mama sebut apa? Yang paling utama lah, Mama sebut bahawa Aisyah tanya, Mama lepas mati sebenarnya Mama tahu ke Mama akan pergi mana? Entahlah. Mama sendiri tak pasti. Mama dia ni solat tadi ni. Solat katanya dia beriman dengan Islam, tapi jawapan Mama tu yang paling clear. Dia pun tak tahu betul ke ada syurga dan neraka. So bukan isunya dekat sini Aisyah, tapi termasuk mamanya dalam dilema yang sama. Di situlah mereka dua-dua assume andailah sebenarnya what if. Okey, dia dalam konteks what if kita mama ni akan reinkarnasi. Aisyah lontarkan pendapat dia macam tu. Mama dia kata boleh jadi juga. Mama dia pula boleh follow, boleh iakan. Okey, ini yang kita akan jumpa. Apa problem story ni?
Mama adik ya kan? Dan mama ada tanya, agak-agak mama jadi apa? Mama yang jadi, mungkin mama jadi pokok kot. Sebab mama kan suka sunlight. Kan dia cerita. Tapi pokok macam tak okey je. Masa tu sebenarnya saya tak tahu, tapi dalam minda suara sedar saya dah kata dia macam nak jadi rama-rama. Last betul dia kata, jadi rama-rama lah mama. Boleh nampak macam-macam colour. So plenty kat situ lah. Boleh pula dia sebab itu nanti dia ending cerita tu. Dia reflect. Okey, ada komen positif. Fatimah Abdullah, tujuan review ni interesting. Share. Sebab kita memang nak review. Ada 31 point. Dan habis. Dah habis. Cerita ni inilah kunci. Macam kalau tanya saya, graf ni dah climax lah. Dekat situlah sebenarnya titik yang betul-betul crucial. Paling kritikal lah. Kritikal. So dia nak jadi butterfly. So itulah. Pegang mic. Ni bukan nak makan ni, mic kita DIY dia. Sebab kami tak ada gear, tak ada stand. So terpaksa dah saya pegang. Okey. Tapi as long as boleh dengar okey. As long as boleh dengar okey. Lepas tu satu lagi dia nampak macam misteri lah. Sebab kan orang tu tanya apa tu? Itu yang penting. Okey. Kita lanjut. Sebab cerita ni sebenarnya dah nak pergi ke ending dah. Walaupun 30 sebenarnya dah menurun lah. Graf tu dah menurun. Sampai ke mama punya diskusi dekat depan TV tu lah yang saya ingat. Oh inilah last. Sampai kat checkpoint yang saya rasa okey, lepas ni sebenarnya dia dah follow yang tadi, yang dekat dia perbincangan dia dekat malam tonton TV. Lepas tu Aisyah Suresh gesa Aisyah, kita dah lepas ni kat bilik, kat dalam bilik. Dah deadline tu dah dekat deadline untuk submit dia punya projek sekolah dia tu dah nak habis. Lepas tu Aisyah tak concentrate pun. Rupanya Aisyah buat research lain. Apa habis dia buat pasal kalau dekat Indonesia dia ada satu Filipina tu lah. Ada satu kawasan tu dia meraihkan, kalau dalam cerita dia bagi tahu celebrate the death. Maksudnya dia celebrate the death. Orang-orang yang mati yang mana mungkin dah dikubur ke apa-apa, dia dah jadi mayat sebenarnya orang tu. Dah mati. Tapi dia orang ahli-ahli keluarga yang masih hidup, dia orang ambil mayat tu dan dipakaikan baju yang cantik, ditayangkan, ditagak gambar, buat satu perayaan lah macam tu. Jadi itu satu lagi lah yang yes, yang selain daripada Hindu, Bible, Islam, dia lebih pada paganism. Paganism. Cerita ni sama macam ada movie Disney dia silap ada buat cerita tentang yang hampir sama tentang Celebrate the Dead tu. Tapi ni kartun ada animasi. Ada apa tajuk dia yang pasal budak main gitar. Bagus. Latin punya background dia punya apa tajuk dia? Saya lupa. Coco Coco, Mama Coco. Dia yang itu lebih pada Mexico punya. Tu Mexico punya. Tapi hampir sama lah. Celebrate the Dead, meraihkan hari kematian dia tu untuk dipakaikan dengan mewah, pokoknya mahal kan. So dan Aisyah suka. Cool kan? Macam ini. Kan. So dia rasa bangga dengan kepercayaan macam tu. Ataupun dia rasa takjub lah. Dia rasa macam okey juga kan. Maksudnya Mama tak terpisah lah. Tak terpisah dengan aku pun sebenarnya. Mama ada je dekat situ. Mama tak pergi mana-mana. So aku boleh jaga Mama, boleh nampak Mama, dandankan dandankan Mama, aku mungkin mandikan Mama walaupun Mama dah tak bernyawa. So kalau kita fahami macam tu, yes, kita nampak lah problem mental sebenarnya. Mental problem. Mental illness problem. Okay. Dia sebab mak dia tu sakit. Ayah dia tu pula dalam proses hijrah lah mungkin. Lepas tu Aisyah tu pula fikir akan kehilangan mak dia. So dia masing-masing mental lah. Betul tak? Okay. Lepas scene ni ada pula scene yang akan bawa emosi kita. Apa pasal macam ni? Ketika Suresh nak balik, dia minta air Suresh. Dia nampak ke Kasim? Okey, scene ni adalah Aisyah nak keluar rumah. Rumah mereka rumah teres Rumah teres. So dekat kereta Porsche tu ataupun kereta drive away tu lah nak keluar. Angga Kasim biasa tengah nyapu-nyapu. Aisyah panggil, Angga Kasim. Ada apa Aisyah? Dia pergilah ke pinggir pagar rumah. Angga Kasim,
ni Suresh, ni holy water kan Suresh? Dia kata, saya Kristian uncle. Itu holy water tu. Lepas tu tengok ni, Aisyah minum. Aisyah minum depan Uncle Kasim, padahal tu air mineral biasa. Okey. Dia minum, lepas tu dia terus syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya boleh je baca cakap syahadah balik lagi. Tak ada pun efek dengan Uncle Kasim dah tergamam kan. Lepas tu mama dia nampak dari dalam kemudian keluar dan marah, suruh dia minta maaf. Dan Aisyah tak nak minta maaf. Apa yang salah? Bagi Aisyah, Uncle Kasim tadi, premis Uncle Kasim yang awal dekat taman tengah jogging tu, menuduh orang Kristian. Sebenarnya dia nak highlight tu. Orang Islam atau majoriti doktrin yang tersebar adalah menuduh orang Kristian dengan holy water akan ubah syahadah sehingga tak boleh syahadah lah. Ataupun membuatkan kita dah tak boleh nak menyebut syahadah sebabkan holy water. Tapi Aisyah minum, tapi sebenarnya bukan pun. Secara realiti bukan. Cuma dia cuba nak mematahkan argument Uncle Kasim. But the fact is still not there. Kan kalau kita faham macam tu. So mama marah. Dan ni dah scene hujung lah ni dah episod dia nak berakhir lah cerita ni. Tak nak minum air dulu ke? Tak apa. Bukan holy water. Bukan holy water. Air mineral je. Saya harap Hafiz tidaklah menukarkan air mineral ini dengan holy water. Okey, untuk makluman semua. Nampak macam saya tak tahu apa-apa kan. Saya tengok movie ni 15 minit dah. Lepas tu dah kena ban dah. Dan lagi kena ban. Orang tu tengok awal tak nak. Kan tak dapat. So saya dapat 15 minit awal dah. Lepas tu dah blur lah. Tak tahu apa-apa. Sebab tu dia jadi pendengar je. Sebab dia tak tonton pun. Tapi yang dia wawancara dia okey, nanti kita akan tengok juga review. Kita minta Arif yang akan cuba cerita kan. Saya tak take note pun. Tak apalah. Salah jawab sendiri. Alright. Okey, bila berlaku insiden ni, sebab insiden ni pun penting. Bagi saya cerita ni memang sangat menitik beratkan setiap insiden, sangat berarti untuk next scene. Untuk next adegan tu memang penting. So bagi saya respect secara penyusunan penyusunan adegan, scene, karakter, dialog memang sangat-sangat terkait langsung dengan apa akan terjadi. Cuma isinya tu yang jadi kontroversi. So okey, kemudian Aisyah lari masuk bilik dan scene yang seterusnya adalah abah dan mama solat berdua je tanpa Aisyah. So seolah-olah Aisyah telah memutuskan untuk tidak lagi berinteraksi dengan mama dan ayah abah dia lah. Sebab apa? Sebab mama dia sepak dia depan Uncle Kasim. Sebab suruh minta maaf dia tak nak. Lepas tu dia sepak. Kena tampar. Mama ni nak mati tau. Dengan tenang. Bukan dalam keadaan melihat huru-hara macam ni. Aisyah bergaduh dengan Uncle Kasim lah. Jam dah Uncle Kasim cuba tenangkan. Ni dia saja dia je apa? Prank je macam tu lah kan. Dia nak tenangkan keadaan. Dia cakap macam tu. Tapi dia membawa kepada Aisyah lari dan masuk bilik, kunci dan tak nak bercakap lah. Kemudian scene terus. Akhirnya Aisyah pun tak nak makan dan Aisyah mimpi. Yang ni mimpi. Ingat scene mimpi. Okey, point 24. Lagi 7 point lagi. Sikit je dah. Lagi 8 point. Okey, sabar. Okey, dekat sini membawa kepada kenapa movie ni dikeluarkan. Dan polemik yang terjadi dalam movie ni lah. Maksudnya movie ni punya naratif tu sebenarnya dia jadi tergantung di dalam mimpi ni pun dia expose. Yang pertama tadi scene tonton TV tengah malam, dan ini ketika diskusi tentang Aisyah mimpi dia jumpa mama dia keadaan sihat. Sebab dia nak pergi taman sama-sama dengan dia ceritalah dia nak impian dia nak bawa mama dia pergi taman yang dia lepak dengan yang dia jumpa Uncle Kasim jogging tu lah. Okey. Yang kadang-kadang saya pun pelik kan. Masa sakit siap tutup kepala. Masa sakit beri hair siap pakai dress sampai mana je tutup lah. Mak dia dahsyat Masa sakit betul-betul nampak Itu pun satu premis yang
Rasa macam macam ni ke cara melihat? Perasan tak dia pakai baju tu adalah baju waktu dia dia dating dengan bapak dia. waktu sebelum tu lah Masa belum kahwin lah. kan. Jadi okay. So dia sebut juga baju tu kalau dia pakai semua lelaki terbubu kat dia lah. Kat mama dia. Okey lah itu. Siapa yang dah tonton tak perlu komen kat kita Itu macam tak penting sangat. Itu tak penting. Tapi Lupakan. so I feel like Okay. Mimpi tu diskusi tentang keyakinan mama. Jadi Aisyah bertanya, kenapa mama percaya dengan yakin ni? Dengan keyakinan Islam. Yang keyakinan mama sekarang. So ada banyak persoalan. Yes. Yang celebrating tu mayat, celebrating mayat Toraja, Selatan Sulawesi. Selatan Sulawesi. Terima kasih. Terima kasih Fatimah Abdullah. Anda support lah. Terbaik. Terbaik ya. Seterusnya apa tadi? Okey. Aisyah mempersoalkan dalam mimpi tu, Aisyah mempersoalkan mama. Kenapa mama tak nak percaya? Mama akan berpisah dengan Aisyah. Kenapa? Mama dia jawab, entahlah Aisyah, but that is my belief. Faham tak? Maksudnya itulah yang mama nak percaya. Sebenarnya saya percaya ayat yang paling tepat adalah itulah yang mama nak percaya. Bukan itu apa yang mama percaya. Tapi itu apa yang mama pilih mama nak percaya. Dia pilih nak percaya. Artinya mama meyakini keyakinan Islam itu bukan atas keyakinan. Bukan keyakinan yang mendasar lah. Tapi keyakinan hanya rasa follow orang lah. Follow orang. Sebenarnya itulah sebenarnya masalah mama dan abah. Sehingga melahirkan anak begini. Okey. Faham tak? Kalau kita dah start faham ni, masalah premis utama bukan Aisyah. Kalau kita tengok balik, itu sebenarnya untuk teguran kita semua sebenarnya. Ya. Sebab itu saya kata kita kena pandang kalau saya nak review benda ni, kena fair, kena keseluruhan aspek. Baru kita adil terhadap penulis dan juga pengarah. Betul. Bukanlah saya setuju cara dia menampilkan karya, tetapi apa dia cuba sampaikan, sebab nanti ada dalam interview tu. Okey. Cheers, semangat dia sebab dia tonton interview tu. Okey. Mama kritikal masuk hospital kemudian mati atau meninggal lah. So tak adalah tunjuk mayat ke apa, tak ada. Terus je kritikal dalam kereta tu, dan kita tahulah scene tu mereka dah pakai baju hitam sedih dekat meja makan. Kemudian nangis lah. Itu je lah. Kemudian diskusi di meja makan yang kedua, yang last diskusi di meja makan. Waalaikumsalam. Ada orang bagi salam. Kita nak break dulu ke macam mana? Break kejap minum air dulu. Okey, pergi minum air, pergi entertain. Okey. So far, sebelum tu lah sebelum masuk ke konten. Arif yang sebagai tak menonton ni. Okey. Apa yang Arif boleh faham lah dengan ni. Duduk. Kita santai je, kita bukannya formal pun nak kena panggil, masuk queue iklan dulu ke, pen kamera sebelah. Masuk je. Keluar masuk. Ada orang bagi salam, jawab. Okey lah, tak payah jawab dulu. Sebab Hafiz ada balik. Sebab saya poinnya nak ambil lah, cerita ni nak ending. Diskusi tentang ke mana mama pergi. Mama pergi mana sebenarnya? Adakah mama betul-betul dah tak ada dengan kita? So bagi Aisyah. Dan Abah tak mampu jawab sebenarnya. Tapi cenderung mungkin untuk macam kadang-kadang lebih nampak macam nak menyedapkan hati Aisyah. Mungkin mama jadi semut ni kot. Ni mungkin mama ni semut. Waktu siap meja tu kan? Dia tengah nak makan kan? Atau makhluk lain yang masih bersama dengan kita. Dia tunjuk kursi mama duduk. Maksudnya dia 3 kursi. Mama, Abah memang kursi tu kosong kan? Kosong. Kursi yang kosong tu dia tunjuk mungkin mama. Cuma Abah sebut yang pasti mama tahu kebenaran kehidupan setelah mati. Maksudnya mama dah tahu dah the truth. Maksudnya kita adalah hidup ni, kita tak tahu sebenarnya lepas mati pergi mana. Tapi mama dah. Itu yang pasti. Yang pasti mama dah tahu. Kita ni masih lagi meneka-neka. Itu perkataan mudah. Ini tak ada dalam dialog lah. Tapi kita boleh sebut bahawa
selama ni keyakinan yang ada, yang dipercayai oleh Abah ataupun Aisyah ataupun orang lain adalah berdasarkan meneka-neka. What if? Mungkin ni kot. Boleh jadi macam ni. Abah dekat sini lah yang Abah kontroversi lagi. Abah sarankan apa? Kalau Aisyah nak pindah agama, Abah tak kisah. Maksudnya skrip dia macam ni. Dia punya dialog lebih kurang, Aisyah, kalau Aisyah dia jumpa keyakinan yang lain, pandangan ataupun agama yang lain yang Aisyah rasa lebih baik daripada yang sekarang, Aisyah pergilah. Abah tak kisah. Tapi untuk Abah, tapi Aisyah macam offended lah, kata Abah ni tak apa ni kan, tak nak lah ni. Tapi untuk Abah percaya yang sekarang, maksudnya Islam lah. Abah percaya sama macam Mama. Dia macam Abah hanya percaya sebab mungkin orang lain percaya. Mungkin Abah dulu pernah jahil. Ini assumption saya sebagai penonton. Mungkin Abah kan dulu pernah jahil. Jadi kalau kata nak insaf, aku kena kepada Islam. So that's why aku pergi kat Islam. Faham tak? Dia bukan, memang Abah yakin inilah kebenaran jawapan. Tak ada. Abah pun dalam keadaan yang tunggulah lepas mati nanti baru Abah tahu. Dia pun sama juga. Zone dia sama je. Okey. Dan dia pun tak pasti betul atau tidak, lebih pada insting. Maksudnya mungkin kot. Sama lah. What if. Okey, ini scene yang terakhir. Lepas habis scene makan tu adalah scene terakhir. Mak dia pergi ke ada lagi kuburan. ke? Dah meninggal. Yang scene tadi tu dia diskusi, mak dia dah tak ada. Mak dia dah meninggal lah. Mak dia dah meninggal. Ada Uncle Kasim tanya okey ke tak. Tu adalah, tapi saya bagi lauk bagi lauk. Nak menunjukkan bahawa kalau tanya saya kenapa Uncle Kasim, walaupun Aisyah dah macam mungkin bagi seorang pengarah dia nak tampilkan this is the Uncle Kasim, it's not for kan. So kita tak letak Uncle Kasim macam blaming. Ini Uncle Kasim memang sebenarnya annoying ke. Tak, Uncle Kasim tu memang care sebenarnya. Cuma Aisyah anggap benda tu over, mengganggu dia. Padahal Uncle Kasim tu memang karakternya begitu. Okey. So mak dia meninggal ada tahlil tak? Tak ada. Tak ada tahlil. Tak ada langsung. Tak ada. Jasin baju hitam tu je untuk melambangkan dia dah pergi ke bumi. Berkabung. Okey. Ke kuburan. Ni scene terakhir memang nampak scene tu Abah dengan Aisyah berjalan ke kawasan kubur. Tanah kubur. Okey, tengah berdoa ni untuk Mama, dan Aisyah nampak rama-rama hinggap di atas batu nisan. Dan Aisyah anggap itu Mama sebab Aisyah senyum dengan gembira melihat rama-rama tu. Dan tamat. So kalau nak tahu, mentega terbang tu adalah Butterfly. So itulah kisah mentega terbang yang tidak berjaya ditonton oleh sahabat-sahabat yang tengok kat sini lah malam ni. Okey, sekarang baru kita masuk kepada pengarah punya sisi, yang Arif yang nak story. Kita bagi Arif dia bercakap. Saya nak minum air dulu. Saya sebenarnya tak take note macam Bro Azli tau. Sangat terperinci dah kan. Ini agak terperinci ni. Sejujurnya ni bukan masa tonton. Ni dah 2 hari tonton. 2 hari tonton baru tulis. Extract balik lah. Extract je, just ingat. Saya kalau saya nak cerita, saya kena study balik. Lambat lah. Itu yang malah ajar Arif kan. Dia dah tengok, padahal dia yang share link. Sejujurnya Arif lah yang share link interview Khairi Anwar dengan Indonesia punya host tu tentang tayangan di Jogja. Okey, apa yang saya boleh recall lah, sebenarnya Khairi Anwar ni latar belakang dululah kita cuba faham. Sebab dia sebahagian daripada penulis, dan dia yang cetuskan idea story ni. Dia maksudnya dia yang draft story nak pergi mana. Boleh cari, kalau teman-teman Facebook kat sini nak cari Khairi Anwar punya Facebook, boleh type, memang akan naik nama dia. Saya ada text message kat dia. Kalau siapa kawan-kawan yang kenal Khairi Anwar, saya pun nak juga diskusi. Kalau boleh nak interview dia. Kalau boleh. Saya bukan nak interview lah. Kalau interview tu mungkin kita boleh buat macam ni. Maybe kita buat forum, ngobrol konten mentega terbang. Cuma kuncinya kita bukan review.
Tapi kita bukannya nak cerita je, kita nak tengok sisi apa yang Khairi Anwar nak bawa, dan nanti kita nak tengok kenapa dia jadi problem. Kat mana yang problem? Apa elemen sebenarnya yang tidak dieksplorasi oleh Aisyah yang sepatutnya dalam movie tu untuk lengkap, movie tu kena explore kat situ. Kalau tak, movie tu sebenarnya tergantung. Sebenarnya movie ni tergantung. Tak ada jawapan yang pasti. Seperti mana pendapat Khairi Anwar sendiri tentang agama. So saya saya ingatlah, sebab saya tonton tu pun tak concentrate. Macam movie ni saya concentrate, that's why saya boleh recall. Saya ingat statement-statement dia adalah, dia buat tu adalah dia nak membawa apakah situasi berfikir bukan Muslim saja. Sebenarnya Khairi Anwar buat bukan untuk orang Islam je, tapi seluruh rakyat Malaysia ataupun lah majoriti anak-anak muda di Malaysia ini yang melihat agama tu dalam perspektif macam Suresh yang Hindu tapi langgar je, makan je daging kan. Bagi dia tak begitu macam anti. Dia pun kalau perasan ada mention saya Hindu tapi murtad. Dia kata Hindu yang murtad. Betul dia highlight tu. Dia tak masa nak makan kan. So intinya Khairi Anwar sebenarnya dia merasakan bahawa ketika dia sekolah, ini highlight ni, dia sekolah dulu dia dihantar oleh nenek nenek. Dia kecil duduk dengan nenek dia dulu. Dihantar ke tahfiz. Betul. Dia dihantar ke tahfiz. Maksudnya dia belajar agama sampai ke menengah, dia belajar sekolah agama. Kemudian sekolah menengah tu dia duduk dengan mak dia pula. Dia mendapat pendidikan di sekolah menengah tu memang dengan latar belakang sampai kena belajar bahasa Arab tinggi. Kan, maksudnya mungkin syariah ke kita saya tak tahulah bidang apa dia tak terangkan. Tapi kita boleh bayangkan dia di sekolah agama lah, sekolah Islam. Latar belakang dia tu memang dan dia highlight dia saya nampak ini yang kunci kenapa dia bawa cerita ni. Dia try write, dia try shooting dan dia publish movie ni. Dia rasa bahawa dulu ketika dia di sekolah, dia rasa dia je betul. Maksudnya sebagai seorang Muslim, dia dah betul lah. So yang bukan Muslim ni semua salah. Sorry, kalau terdengar yang mic pula. Okay. So takut. Dan dia rasa benda tu salah, benda ni tak betul. Dia rasa kita kena terbuka dengan semua orang kan. Kita jangan bahasa mudah hari ni, jangan judge orang lah. Jangan kategorikan orang. Orang ni kalau Muslim ni confirm masuk syurga. Yang non-Muslim ni walaupun dia buat baik, dia tak masuk neraka. Macam tu lah. Kalau bahasa saya cuba ekstrak pemahaman saya daripada statement dia. Yang seterusnya lagi dalam bab politik, yang sebenarnya dia nak highlight adalah ketika agama tu sering digunakan untuk aspek politik. Jangan ambil pemimpin daripada orang ni sebab dia ni bukan agama kita. Ambil agama jadi sebenarnya kat sinilah cara pandang Khairi Anwar. Yang saya kira sinonim orang panggil sebagai pemikiran liberal. Jadi pemikiran liberal ini terjadi kenapa? Kalau tanya saya kenapa? Kerana Khairi Anwar sendiri mengakui dalam interview tu bahawa dia sendiri rasa mungkin agama yang kamu tu yang opponent dia tu Kristian, kamu tu yang betul. Wawancara. Tapi dia mengakui pula saya tetap praktis Islam. Maksud dekat sini, dia Abah, Aisyah, Mama sama. Itulah Khairi Anwar. Faham tak? Dia Islam, walaupun dia membesar di sekolah tahfiz, kemudian sambung pendidikan menengah di peringkat sekolah Islam, kemudian dia eksplorasi tu, saya yakin ketika dia berada di UiTM. Ketika ambil jurusan ni lah. Dia ambil jurusan apa saya lupa. Tak sempat nak baca. Rasanya dia ambil bidang art juga lah. Call dia mana tu boleh dapat. Hello Anwar. Okay. Salah Anwar Ibrahim lah. Boleh dapat nombor kan. Okay, kenapa tak klip je dekat tengah? Sebab satu je mic untuk saya dah pakai satu. Ni kena kongsi, peganglah kat garpu. Okay. So okay. Yang saya nak highlight dekat sini, Khairi Anwar dia tak menemui jawapan sepanjang dia belajar Islam.
Di sekolah maupun di tahfiz. Menunjukkan bagi saya problem tu bukan hanya pada Khairi Anwar, tapi pada Sistem pendidikan ni yang gagal menjelaskan jawapan tentang kebenaran kehidupan yang kita panggil asas kebenaran, yang Aisyah tak explore apa. Sebenarnya Aisyah punya problem kalau tanya saya. Aisyah hanya fokus kepada kehidupan setelah mati. Sebelum Sepatutnya Aisyah tanya dulu, sebelum adanya kehidupan ada apa? Dan kenapa adanya kehidupan ini? dan Baru relevan tanya selepas mati. Persoalan besar. Yes, kita panggil Uqdatul Kubra, kan, simpulan besar. Yes, Aisyah punya pertanyaan tu relevan betul dan wajar sebenarnya. Itu fitrah sebenarnya. Itu Manusia masing-masing memang mencari jawapan tu. Kalau kita tengok dalam interview Khairi Anwar tu pun dia bagi tahu yang Islam ni semata-mata kita dilahirkan Islam. Kalau kita tengok ada orang yang convert umur 25 tahun, kualiti Islam dia tu, kualiti kepercayaan dia tu lebih hebat daripada orang yang sedia ada memang lahir Islam. Sebab kalau kita tengok memang ada pun contoh dekat Indonesia yang selalu saya follow lah dan selalu saya inspirasi lah, Ustaz Felix Xiao. Lepas tu yang apa tu, Ustaz Dennis Koh. Yang tu memang kalau kita tengok dia orang tu melalui proses apa untuk mencapai keimanan yang tak ada zon, tak ada ragu-ragu. Dia orang melalui proses berfikir. Seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, perkara yang wajib yang patut dilakukan oleh seorang mukallaf, iaitu orang yang dibebankan, adalah berfikir dahulu dan mencari untuk ma'rifatullah. Yalah, ma'rifat Allah tu, kebenaran adanya Allah tu. So memang manusia tu kena melalui proses berfikir. Sebab tu kalau kita tengok, kalau yang daripada convert ataupun daripada orang yang mengkaji, orang yang bijak pandai, IQ tinggi, minat sains apa semua, mendalami sains, sampai satu tahap dia akan pada fasa atheist. Dia tidak mengakui Tuhan. Dia bukan tak mengakui Tuhan kebanyakan, dia mula tak menolak luar agama. Kepercayaan agama ni. Setelah dia mengkaji, dia lihat ada suatu kuasa besar. Lepas tu lah baru dia berpindah kepada agnostik. Agnostik, dia berfikir ada kuasa yang hebat tu, ada. So daripada situlah dia mencari, explore. Kalau kita nak cari kuasa besar ni dekat mana? Dekat agama lah. So dia try agama ni, last sekali jumpalah Islam. Dia macam ni lah. Kalau saya berbalik kepada movie ni telling a lot of side values. Yang ini beginilah seandainya bila ibu bapa sendiri tak mampu mencari jawapan, dia akan efek kepada anak. Contoh sama juga ketika ibu bapa, macam mungkinlah saya tak kata pasti, tapi saya dengar seperti seolah-olah Khairi Anwar mengalami, dia dipaksa atau dia disuruh mengikuti kajian-kajian agama tanpa dijawab kenapa. Pertanyaan why tu kena jawab dulu. Kenapa aku kena ikut tahfiz? Kenapa aku nak kena belajar agama tinggi-tinggi? Padahal kenapa tu tak dijawab? Terus how? What and how? Apa tu agama? Gini. Kena buat apa? Gini. Macam mana nak jalankan gini. Macam mana nak jadi ulama? Gini. Tapi kenapa nak jadi ulama? Kenapa nak belajar? Kenapa nak kena belajar agama ni? Kenapa kena ikut Al-Quran? So semua tu tak dijawab. Dan persoalan ni jujur saya jawab kebetulan saya pun dah ada anak. Sorry, ganggu lagi. Okay. Membesarkan anak ataupun menjawab persoalan ini bukan cikgu kat sekolah. Cikgu tak ada masa nak jawab persoalan ni. Walaupun cikgu pernah terangkan, dia tak akan melekat. Kita akan lupa. Tapi sebenarnya persoalan ni harus dijawab ibu bapa. Yang mana mak dan ayah Aisyah gagal menjawab. So itu mesej dia sebenarnya. Itu mesejnya. Itu secara fair lah. Sebab tu kita kena fair dengan cerita ni, bahawa akibat gagal dijawab oleh ibu bapa Aisyah sendiri yang jadi explore dengan cara dia sendiri, tanpa guidance, tanpa macam mana kayu ukur kebenaran tu. Aisyah tak ada. Aisyah penuh dengan assumption, kemudian dia terima semua benda. Dia terima yang ni pun, dia terima, dia dengar orang ni cakap, dia terima. Dia tak ada kayu ukur apa yang wajar. Contoh, Aisyah menerima tu bukan dengan akal tapi dengan emosi.
Sebab Aisyah punya motivasi adalah cari satu kepercayaan yang membolehkan dia tetap bersama mama. Itu dia punya struggle dia. Ya. Jadi dia menggerakkan diri tu dengan pencarian tu, dengan emosi, bukan dengan berfikir, tapi dengan rasa hati. Ini yang paling bahaya dalam agama-agama selain Islam. Sebab agama-agama yang berasaskan Islam, atau bukan agama-agama, maksudnya Islam itu sendiri menguji pemikiran manusia, menguji akal manusia, memastikan akal manusia dalam keadaan sedar dan dia memahami apa yang dia fikir dan apa yang dia jumpai. Bukan ikut-ikutan. Sebab ikut-ikutan faktor family, kan? Sebab nanti family aku cakap apa, itu emosi, bukan fikiran. So kalau kawan-kawan, sahabat-sahabat semua yang masih ada kan, non-Muslim pun, saya seru jujur, video ni bukan tentang Muslim je, ini non-Muslim pun, kita human is special about you. Maksudnya anda ada di muka bumi ni, pasti ada benda yang munasabah lah kenapa awak ada kan. Kalau tak pasti ada sebab. Should be kita cerita tadi, sebelum kita ada tu ada apa, sebelum ada manusia, sebelum ada alam, sebelum ada segala-galanya ada apa. Mungkin saya yakin semua orang pernah tertanya benda ni. Semua orang. Kami pun, saya sendiri pun, sejujurnya apa yang Aisyah lalui, apa yang Abah lalui, saya pernah lalui dulu. So kalau Khairi Anwar menonton, sebenarnya saya dah alami apa yang dilema. Tolong tag Khairi Anwar. Dilema yang anda ataupun yang Khairi Anwar ke, penulis ke, Mama ke, Aisyah alami. Saya sendiri pernah explore agama lain, tapi bukanlah melalui kitab-kitab macam Aisyah tu. Maksudnya saya lihat, saya sendiri pernah ragu dengan Islam. Okey, saya open Satu masa dulu lah. Maksudnya tak jumpa jawapan lah. Tak jumpa. Saya rasa apa Aisyah rasa macam Islam ni macam poyo tau. Islam ni agama yang macam poyo bagi saya waktu itu. Sebab pertama, overclaim, semua dia betul. Okey, yang lain semua salah, dia betul. Dia yang sempurna. Tapi orang yang paling teruk orang Islam. SAY stand for special about you. Oh, okey. ni nampak tak baju ni ke terbalik? Okay. Saya zoom zoom. Apa? Over. Inilah dia kan, bila dapat iklan sikit. Jadi saya nak cerita bahawa persoalan yang Mentega Terbang, movie Mentega Terbang ni adalah persoalan yang fitrah. Cuma cara dia mencari jawapan itu belum lengkap. Saya mengharapkan Khairi Anwar buat episod 2. Yes, kena menjawab. Sebab ada jawapan yang Aisyah belum jumpa. Kalau nak jawapan tu, jumpa kami. Kita jadi final. Apa? Arif je kan. Saya tak apalah. Saya tak nak terlibat nanti kontroversi masuk balai. Okey. Intinya saya nak sampaikan bahawa banyak proses ataupun ada beberapa standard-standard yang tidak dilakukan. Contoh, itu masalah. Walaupun kita bagi dia Al-Quran, tanpa dia faham konteks Al-Quran, macam mana Al-Quran diturunkan, proses Al-Quran tu ada, apa cabaran Al-Quran, kenapa Al-Quran pernah ditolak, itu Aisyah tahu tak? Aisyah faham tak? Atau Aisyah pernah eksplorasi tak elemen sini, elemen ini? Dalam untuk dalam Islam tu sendiri. Sebab itu pemahaman liberal ini berlaku kerana kita melimitkan bahawa jadikan Al-Quran tu sebatas kitab suci seperti kitab-kitab lain, kitab-kitab suci agama lain, maksudnya sama level. Sama kedudukan. Ni kitab suci Islam, ni kitab suci Al-Quran tu bukan sebatas kitab suci yang perlu diletak tempat tinggi, kan, hanya dibaca dengan nada lagu yang sedap, dengan tajuk yang betul. Bukan sebatas itu. Al-Quran itu jauh lebih daripada itu. Al-Quran itu tentang bagaimana kita melihat diri kita dan kita melihat dunia. Bukan kawan, bukan adik-beradik, dunia ni kita melihat. Malah setelah dunia kita diekspos. Kuncinya sebelum pun yang sayangnya adalah Al-Quran itu dinilai sebatas tekstual. Maksudnya sekadar teks saja, kan? Tak dilihat secara konteks, secara application, pelaksanaan dia.
Sebab betul lah, Al-Quran kalau sampai kepada orang yang tak mahu berfikir, dia tak ada value. Takkan jadi apa-apa. Tak ada jadi Dia apa-apa. kan hafal lah. Dia baca hafal lah. tajwid. Itu tu tajwid. Dia tahu hukum tajwid kan. Dia boleh petik lah. Memang dia boleh petik. Tapi bagaimana melaksanakan Al-Quran? Sebab Al-Quran tanpa memahami sejarahnya, tanpa memahami sirahnya, tanpa memahami asbabun nuzul, kita tak akan dapat memahami apa sebenarnya isi kandungannya. Dalam surah ni kenapa diturunkan, untuk siapa, kenapa mesti disebut begini. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang Abah patut lontarkan kepada Aisyah, untuk Aisyah berfikir sehingga nampak pada elemen apa dia patut explore. Yes. Bukannya Aisyah ni Al-Quran, Aisyah dah baca. Dah, okay, ni Bible, Aisyah dah baca. Dah, ni Veda, Aisyah dah baca. Ni kitab Confucianist, Aisyah dah baca. Bukan macam tu caranya. Bukan macam tu caranya. Ini kalau ditanya kepada saya, bagaimana nak explain kepada orang yang tak faham lah. Apa masalahnya dengan Aisyah? Sebab Aisyah dalam cerita tu tak fair. Sebab Aisyah jumpa tak orang yang faham Al-Quran? Aisyah tak jumpa. Aisyah hanya assume dia dah baca dan dia dah tahu apa dalam Al-Quran. That's not all. Itu bukan cara. Perlu episod 2. Tolong. Sebab Tolonglah perlu episod 2. saya katakan cerita ni, kalau tergantung ini, anda adalah orang yang memancing macam inilah. Macam emosi lah. Bukan emosi. Saya lihat anda hanya konon-konon anda tahu, tapi anda sebenarnya belum tahu. Dia jadi anda, value anda rendah lah. Mandai lah. Bagi saya hormati orang yang berkarya. Saya hormati orang berkarya. Tapi karya yang mengangkat diri anda, nilai dan maruah. Maksudnya anda tu harga diri. Sehingga kalau anda nak perjuangkan, Khairi Anwar tahu risiko dia. Tayangan betul. Dia ada cerita dalam interview, kru dia pun risau. Takut, semua takut. Dia kata yang Muslim, Melayu 2 orang dia selalu. Ke dia seorang. Yang lain tu kru dia tu non-Muslim. Semua masing-masing takut lah sebenarnya. Bagi saya non-Muslim kenapa berani? Sebab mereka wajar ada elemen tu. Saya faham betul. Sebab mungkin agama mereka, kepercayaan mereka ada pada sekarang ni tak menjawab. Sebab tu dia suka rela untuk terlibat. Tapi dalam Islam, kalau yang takut kerana pandangan netizen ataupun hukuman, itu juga tak fair. Yang saya nak highlight adalah Islam ada tak menjelaskan jawapan yang boleh meyakinkan. Seperti kata Abah, Khairi Anwar kata tak ada benda yang boleh meyakinkan bahawa kehidupan setelah mati itu ada. Khairi Anwar tak ada jawapan kerana anda belum temui. Bukan tak ada. InsyaAllah akan temui Khairi Anwar. Kecuali anda eksplorasi. Yes. Okay. Dia pengarah. Dia pengarah. Dia penulis juga. Dia muda lagi umur dia dalam 30 tahun ni. Tak silap bang. 30, 31. Khairi Anwar boleh search dalam YouTube. Type Mentega Terbang, nanti akan ada interview tentang Khairi Anwar. Khairi Anwar, ANWAR. Jadi saya bukan nak salahkan, tapi kalau memang tujuan dia memang nak memprovokasi, itu terang salah. Itu tapi salah. kalau dia buat filem ni sebab dia memang tak jumpa, pribadi SAY insya-Allah rela untuk luangkan masa membantu. Mungkin kami pun orang yang masih kerdil, lemah, tapi saya faham betul kerana saya pernah berada zon itu. Saya pernah meragui agama ni. Saya pernah mempersoalkan kenapa kita kena percaya Al-Quran. Kenapa semua orang kata benda ni betul. Boleh jadi benda ni. Setelah saya temui jawapan, baru saya boleh yakini. Bukan kerana ikut-ikutan. Bukan kerana hanya berdasarkan insting. Tapi bukti yang kita boleh katakan ini benar-benar yakin. Seperti mana anda yakin mak kandung anda itu adalah mak kandung anda. Mak biologi. Mak biologi anda tu anda buat betul. Ni mak aku. Bukan mak angkat. Bukan mak tiri. Ni mak aku betul-betul lahirkan aku. Macam mana? Seperti itulah proses untuk anda yakini Al-Quran. Jadi saya nak sebut bahawa meyakini agama tu harus seperti ini. Wajib. Kalau tak akan jadi seperti Aisyah. Bukan ikut-ikutan. Dan bukan teka-teka, anggap-anggap. What if tu jangan ada. Macam mana nak hapuskan jangan ada? Kontak SAY, nanti Arif akan jawab.
InsyaAllah boleh komen kat bawah. Kalau siapa-siapa nak, boleh PM saya ataupun teks teruslah message ataupun Arif Rosdi, ataupun nanti kita akan kongsikan. Kalau betul-betul ramai viewers kat sini rasa ada kebaikan atau rasanya ingin kami sebelum kita nak tutup ke? Nak tutup lah. Sebab ada komen. Ada komen, pukul 11 lah. Okey, ada komen. Okey, baca dulu komen. Yang tadi ada komen panjang. Bacalah dekat phone kan. Okey. Baca phone sini lah. Tak payah baca situ. Kejap saya kena Kesian buka. orang tengok awak je. Apa hal muka dia dekat sangat ni. Penuh frame kan? Okey, tengok komen. Ada komen. Okey, daripada Fatimah Abdullah. Setuju. Yang kau berislam lebih memahami Islam kerana mereka mengkaji Islam sebelum mereka menerima Islam. Contoh orang Eropah yang convert. Betul-betul. Dia dah lalu dia dah lalu perjalanan, satu journey untuk konten yang terbaik, discussion baik. Ni semua dah. Itu Okay. Intinya memang kita kena jadi proses seperti itu. Yang ini kita tak boleh letakkan kita dah lahir Islam, kita dah selamat. Tak ada. Kita bukan agama, Islam bukanlah agama berdasarkan keturunan. Tapi kenapa kita lahir-lahir dari Islam dan kita terus auto Islam? Mesti ada sebab dia. Kerana kalau saya jawab singkatlah, Islam adalah agama punya bukti tentang kebenaran dia datang daripada pencipta sekalian alam. Okey. Dia ada bukti yang menunjukkan dia benar-benar dari Allah. pencipta sekalian alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. That's first. Kemudian orang yang lahir daripada ibu bapa yang dah Islam, kemudian kenapa dia auto Islam? Kenapa tak bagi dia ruang berfikir? Kerana itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada anak yang baru lahir kerana usaha dua ibu bapa dia tadi yang mengambil agama yang benar ini. Tapi tidak menjadikan anak tadi tu boleh senang hati, aku dah Islam, selamatlah aku. Maaf aku Islam. Tak. Kerana Islam itu, keimanan seseorang tu tetap bergantung pada diri dia, bukan kedua bapa. Iman tak dapat diwarisi. Yes. Maksudnya dia lahir Islam kan, daripada kecil. Tugas ibu bapa dia adalah mendidik, mengeksposkan dia tentang kebenaran Islam yang membolehkan dia tu menyebarluaskan Islam ni, kebenaran tu. Kejadian seperti hari ini kenapa berlaku? Orang dah Islam nak keluar daripada Islam kerana yang pertama, proses penjelasan itu tidak murni. Dia hanya doktrin semata-mata. Islam hari ini difahami secara doktrin, bukan dalam proses kebenaran yang kita terima sebulat hati, kerelaan, tanpa paksaan, tanpa doktrin, tanpa pengaruh. Orang paksa ke, takut ke, nanti orang cakap apa, tak ada. Dia betul-betul datang daripada kesadaran berfikir kita. Atau dalam contohnya syekh, seorang syekh yang menyebut Islam tu adalah akidah akliyah. Akidah yang lahir daripada proses pencarian berfikir kita tu. Kita fikir-fikir, kita menalar, kita membuat perbandingan, kita buat kajian sehingga menemui satu jawapan. Itulah Islam. Islam tu memang prosesnya begitu. Bukan teka-teka, bukan agak-agak, bukan tengok ikut jalur keturunan, bukan. Jadi inilah kebenaran yang sepatutnya kita sama-sama perkukuhkan. Kenapa jadi orang-orang liberal makin ramai? Kerana ini. Sebab tu proses sistem pendidikan tu memang ada problem. Yes. Yang kedua, sosial kita, masyarakat berkeluarga, bermasyarakat kita juga ada problem. Ini ketika kita mengadaptasi budaya, pemikiran barat yang bersifat bebas dan jangan sibuk tepi kain orang, sehingga pendidikan dan juga transfer kefahaman itu tidak berlaku. Kita takut nanti orang ni cakap, jangan ni buat apa, ni anak orang tu, jangan kacau. Nanti orang cakap apa pula, nanti dia report polis pula. Inilah sebenarnya menyebabkan apa kebenaran yang pencipta atau Allah SWT turunkan tu, kita tak salurkan kepada generasi muda. Akhirnya generasi muda terkapai-kapai, tertanya-tanya, tak tanpa jawapan.
Dan itulah kita tengok dia punya realitinya daripada cerita tu. Yeah. Dia cari sendiri jawapan tanpa Dengan- ada apa-apa sandaran. Tak ada guidance, tak ada pun penentu. Buat research pun kan kat universiti pakai ada pun koridor dia tak boleh lebih, jangan sampai ada limitasi ruang research tu supaya jawapan tu tidak merapu. Yes. Kan tidak tahu nak diukur benar atau salahnya kan. Itu tujuan. Sebab itu Islam tu sangat intelektual. Jangan dipandang Islam tu sebatas cultural, sebatas hanya turun temurun, tak apa. Kalau anda rasa begitu, menunjukkan anda belum temui jawapan. Dan itu apa perlu buat kalau sahabat-sahabat kat sini yang menonton kita ni rasa yang sama macam Aisyah, atau rasa juga aku ni pun tak pasti sangat sebenarnya Islam ni betul ke tak, jawab aku agak-agak aje. Maka susah nak cakap. Kalau Arif kata join atau contact SAY, kita akan adakan diskusi tertutup yang mungkin lebih serius untuk anda semua. Betul-betul. Okey. Kita akan Last word lah. Penat dah ni. Dah pukul 11 kita bagi ruang untuk insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Itu je lah yang saya boleh kongsikan. Kalau ada yang kekurangan tu saya mohon maaf. Sungguhnya kebaikan tu yang kita harapkan kepada Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta dan pemberi rahmat, menjadikan sebenarnya nikmat yang kita ada, baik yang muslim, non muslim, yang yang kecil, yang tua, itu bahagian semua kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu tu dari mana? Kita tahu itu datang dari Allah dari mana? Pastilah daripada bukti yang jelas. Bukan agak-agak, bukan kata ustaz, bukan kata ulama semata-mata. Bukan hanya berdasarkan statement itu, tapi statement itu berdasarkan kebenaran wahyu itu datang daripada pencipta. Itu bagi orang yang mencari mesti mahal. Dia tahu, betul. Yang menciptakan ni hantar kita mesej macam ni. Siapa nak tahu tu? Boleh PM saya. Okay. Itu saja. Silakan yang lain. Hafizuddin ada apa-apa? Hafiz, nak syarat apa lah nak Di dalam bulan penutupan ni. mana tahu kan so datang ada Jadi sebenarnya kita sebagai Muslim, apa-apa kita buat, apa-apa kita hadap dalam kehidupan ni, dalam ni, semuanya perlu disemak ataupun semak, dicek sama juga. dicek juga kan. ulang ni Ulang juga di bahasa Inggeris je kan. okey. Cek tu bukan yang tu, yang kat bank. Itu cek. Awak tolong ini bukan slot komedi Ujung dah ni. Dah ujung dah ni. Kena ada sandaran dan itu sandaran tu bukan dengan ciptaan macam agak-agak ataupun rasa ini kod tu tak ada. Jadi itu dalam apa benda pun dalam kehidupan ni, termasuklah dalam cerita ni juga yang cerita tu ceritalah tengok dia punya perjalanan, development, tengok cari jawapan semua. Kita yang menonton juga bukan sekadar tengok habis kan macam tak ada apa-apa yang berlaku macam satu cerita sebelum dan selepas sama je. Cerita lain pula macam tu. Next movie apa macam tengok Netflix kan. macam next kan. hanya menikmati menikmati je lah, mengisi Ruang kosong, kekosongan, kelapangan tu kan. Tak, kita sebagai Muslim tu kita kena tengok, dan kena tengok kalau dalam Islam ada ke jawapan. Dan kalau ada jawapan, apa jawapan dia? Takkan ada jawapan lepas tu diam aja kan. Mesti mencari kan, supaya dengan tu kita tahu okey, ni boleh, ni tak boleh, ni kena jaga-jaga kan, benda-benda macam tu. Itulah sedikit. Apa kita bagi last sebagai penonton yang tidak menonton. 15 minit. Tonton 15 minit je sila menutup awak. Saya 15 minit. Saya selaku penonton yang sempat tonton Mentega Terbang selama 15 minit. Tak boleh nak tukar apa-apa pun. Cerita dah tak ada. Saya tekan refresh dah buffering, lepas tu dah kena ban lah. Okay, ban lah, ditarik oleh ditarik oleh view. Mungkin banyak faktor report sebab ramai yang memang post negatif lah, memang terus tembak terus lah. Okay, so daripada sudut saya, Alhamdulillah, terima kasih kepada Bro Azri telah menerangkan sedikit, bukan sedikit tau, banyak lebar storyline 34 point. So saya boleh nampak dengan jelas macam mana. So terima kasih juga kepada Hafizuddin kerana membenarkan kita untuk buat malam ni. Di studio beliau dinilai. Kita datang daripada Bangi tau. Bro Azri daripada Bangi, saya daripada Sungai Long.
Saya dari sini lah. Nilai lah. So kita orang bersemangat untuk menjayakan live malam ni. So sedikit tentang SAY lah. Bagi yang baru follow, SAY ni adalah Special About You. Sebenarnya kami tubuhkan SAY ni sebenarnya memang sesuai dengan tajuk tu, Special About You. Masing-masing dijadikan oleh Allah Ta'ala hadir ke bumi ni semuanya istimewa. Masing-masing ada story sendiri. Saya pun ada story saya sendiri. Macam mana saya hijrah. Saya ada pada proses hijrah. Sama juga macam saya Razli. juga. Fizuddin saya belum tahu lagi. Nanti kita tanya di hijrah. Dia tahu-tahu dah soleh. Nanti kita akan rungkai. So macam saya beritahu tadi, saya pun sama juga macam Bro Azli. Dia juga tertanya-tanya tentang persoalan hidup ni. Sebab orang selalu cakap Islam itu benar, Islam itu kalau diterapkan semuanya baik, harmoni. Tapi bila kita tengok sekeliling kita, kezaliman tu berlaku di mana-mana. Palestin tak ada orang yang tolong pun. Dekat Malaysia kata penyanyi perempuan tak boleh, tapi ada di mana-mana. Arak tak boleh jual, tapi ada kilang arak. So benda persoalan-persoalan tu, judi tak boleh, tapi ada di bukit yang paling tinggi. So persoalan-persoalan tu perlu dijawab. Kenapa? Sebenarnya jawapan dia, bila mana manusia tu tidak menerapkan Islam itu secara kafah. Itu saja. So perjalanan tu proses mencari. Proses mencari seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Memang kena berfikir dan mencari. Itu je. So apa yang message, saya tertarik dengan niat asal Khairi Anwar. Sebab saya tengok interview dulu, baru nak cuba explore dia punya movie, tapi sempat 15 minit itulah. Itu je. Patutnya tengok movie dulu. So saya tertarik dengan niat dia. Niat dia tu dah murni menurut saya lah. Itu dah bagus lah. Dah bagus. Mungkin kalau benar lah apa yang dia kata tu, niat asal tu, sebenarnya dia nak bagi tahu Islam itu bukan sekadar ikut-ikutan lah. Bukan kita sekadar bila lahir Islam je, okay, dah settle. Tak. Lepas tu dia ada juga highlight kenapa kalau kita tengok orang yang 25 tahun baru convert Islam, lebih kualiti keimanan dia tu lebih baik. Sebab dia melalui proses berfikir. Itu je jawapannya. Ya, betul. Kalau nak dapat jawapan yang mungkin terus boleh juga malam ni search di YouTube Beyond the Aspiration. Boleh type. Tak ini mungkin ada yang tengah berkobar yang cari jawapan. Okey, boleh ikuti kajian Ustaz Felix Xiao. Saya sangat anjurkan untuk anda follow Ustaz Felix Xiao, sebab dia memang asal dia bukan non-Muslim, dan dia cerita kisah dia macam mana dia boleh convert ke Muslim daripada bukan Muslim, atheist, agnostik, kemudian Muslim. Saya antara follower awal dia juga lah. Dan saya pernah jumpa dia in person. Brazil pernah jumpa. Pernah jumpa dia. Kategori macam sahabat saya jugalah sebenarnya Felix. Saya ada banyak point, cara pandang saya pun dibantu oleh beliau lah. So memang dianjurkan untuk tonton. Kalau kadang-kadang kan kalau sesi tonton tu tak tercapai persoalan-persoalan yang kita ada tu, kita tak boleh naik tanya. Jadi boleh tanya dengan kami kat Malaysia. Boleh tanya, boleh type dekat Bro Azli. Sebenarnya selalu live kita buat di page saya. Kali ni dia kata teknikal problem apa semua. Okeylah, buatkan saya. Kalau rasa ramai view kat sini, saya permanent kat sini. Kat sini macam lebih dapat sambutan. Okey, kat sini kita teruskan kat sini. Dan insya-Allah nanti kita akan ada buat page sendiri. Minta support semua untuk like, bantuan anda juga. Kalau anda rasa menurut anda usaha kami ni baik, memang kami niatkan. Sebelum saya tekan live tadi, saya mengajak kawan-kawan saya untuk perbetulkan niat. Betul. Tiada lain, kita buat live ni untuk mengajak manusia kepada Allah dan Rasul, itu sahaja. Tak ada niat yang lain. Tak ada nak provoke orang ke, tak ada. Memang kita ajak bincang secara fair. Kita dah bentangkan storyline, apa sudut pandang kami cuba telusuri apa niat pengarah, dan kami bentangkan. Tak ada terus nak label liberal. Kita tolak, jangan tengok tak. Kita tengok dulu, dan kita tengok daripada sudut pandang kacamata fair. Pihak kami di SAY bukanlah pihak yang nak menghukum, meletak hukum. Kalau ada autoriti, autoriti jalankan tugas masing-masing. Tugas kami adalah nak menyelamatkan orang yang seangkatan
orang yang mungkin dalam fasa yang sama Mencari jawapan. mencari jawapan kan. Kita bukan nak hukum orang kau ni teruk lah, kau ni memang tak belajar agama ke. Saya orang yang antara tak belajar agama memang pun itu dilema kita, memang itu yang kita akan hadapi. So jadi relax lah. Okay, relax bagi yang rasa kami ni terlalu santai dalam menegur hal ini, tapi kami melihat pada potensi dan peluang bahawa mungkin mereka ni kalau dapat kebenaran, mereka jadi lebih baik dari kita. Kan? Mereka lebih takwa kepada Kebenaran tu. Mereka lagi yang ke depan memperjuangkan. Mungkin mereka hasilkan benda yang lebih produktif untuk agama Allah ni. Dibanding kami yang bercakap celoteh je ni kan. Kita tak tahu, mungkin kita ni hanya jambatan untuk kehebatan Islam tu muncul kemudian hari. Wallahu alam. Rasanya kita boleh closing. Kalau ada apa-apa boleh teks kami. InsyaAllah kita akan teruskan live ini, tajuk yang lain. Harapnya mudah-mudahan ia mendapat pertolongan Allah, keredaan Allah yang paling penting. Dan saya doakan kepada penonton juga, untuk kita semualah ya, yang berada dalam diskusi ini mendapat rahmat Allah, mendapat lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita berada dalam proses untuk memahami Allah Subhanahu Wa Taala, turunkan kita tu kenapa, mencari penjelasan. Mungkin kesalahan kita tu Allah ampunkanlah. Ya Allah, ampunkanlah kami semua. Kami ni alpa, kami ni lemah, kami ni kadang-kadang lalai dan leka. Jadikanlah kami ni bahagian daripada anak-anak tangga kepada kemenangan agamamu nanti, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ingat, taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Assalamualaikum. Bye.